Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para teman-teman pelayar, salam bahagia, salam sejahtera. Selamat bertemu di alam maya. Hari ini adalah hari terakhir bulan Mac 2021. Apa khabar saudara Faizal Acoy? Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir saban malam. Zazaz, Syah Ibrahim juga saya perhatikan hadir saban malam. Saudara Azwa, Saudara Azali Kasim, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Sihat, semoga keluarga bahagia. Ki Zikri, Samsul Anwar, Saudara Badrin Abu Bakar, Amaluddin Sagi, Syarifuddin Syahari, Adli Dali, Hafazah Abu Bakar, Eden Awang Treasure, silakan menghadap. Teruskan perjuangan ya, Saudara Jukri Matno, Nur Maria, Radin Razak, Pak Cha, Desi Yanti, Zainal Abidin, Saudara Muhammad Yusof, khabar, Saudara Zazaz, semoga sihat. Saya Alhamdulillah. Tak sihat pun saya akan hadir. Jangan risau Saudara Zazaz ya. Al-Zuhdi, Farizal Cik Murad, Nur Samba, Joka, salam. Rezeki, mudah-mudahan semua dapat rezeki yang baik. Edi Nur, Aman, Mahmud Abu Bakar, Razali Stapa, Hafiz Abdul Malik, Pejuang UMNO dan teman-teman yang lain yang akan saya santuni satu persatu. Yang saya perlukan daripada anda, saya sihat, tetap sihat ya Rubidin ya, semoga bahagia bersama keluarga, bersama Sidir yang tersayang Rubidin ya, Adali Dali, Saudara Muhammad Azim, Muhammad Ali, Kelantan tak respon pun saya hantar. Sansurin, rasanya boleh lah saya cakap benda tu ya. Dan teman-teman yang lain yang saya perlukan adalah like and share. Malam ni seronok juga, macam-macam, banyak saya dapat respon daripada teman-teman ya. Dian Syah, terima kasih Hong Kong baru. Hari ini saya ingin melaporkan kedudukan COVID-19 tanggal 31 Mac 2021. Tiba-tiba saja tanpa kita duga, dalam keadaan yang menggembirakan, 2 hari lalu cuma 941 3 angka, tiba-tiba hari ini melonjak lagi. Semalam 1133, hari ini 1482 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan sudah yang terkumpul sudah 345,500. Dah hampir 350,000 dah dekat lah. Ya, dengan kematian 7 kematian, jumlah kematian adalah 1272. Di Sabah, walaupun masih lagi 2 angka, tetapi nampaknya ada trend kenaikan. 2 hari lepas 34, semalam 41, hari ini naik 69. Begitu juga di Labuan, 2 hari berturut seorang saja, tiba hari ini 8 orang. Di Sarawak, ini yang saya katakan, Sarawak tak menentu. Apakah kerana Sarawak akan menghadapi pilihan raya umum, maka keadaan masih lagi tak menentu, masih ratusan. 3 hari dulu 152, turun 153, hari ini naik balik 176. Jadi gelombang di Sarawak itu turun naik ya. Di Kedah ada penyusutan semalam 41, 7. Ini di Penang ni, cik tak mau, cik tak suka tengok lagu ni, Combi, Mami, Mamu, Mama. Awak lagu tu. 3 hari lepas 164, kemudian dia naik 194. Lah ni hari ni 200 pula dah. Awak, Mami, Combi, Nana, pastikanlah di Penang tu turun ya. Saya lihat bahawa 3 negeri ni agak kritikal. Di Pulau Pinang. Di Perak alhamdulillah yuk. Semalam 44, hari 31. Jadi di Selangor semalam 3 hari lepas ada kelegaan 219. Kemudian dia meningkat lagi 401, hari ini 661 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi secara berusahalah kita untuk memastikan agar COVID-19 ini tidak berlanjutan di Selangor. Kemudian di Kuala Lumpur ada kelegaan semalam 53, hari ini 42, di Putrajaya masih kekal seorang, di Negeri Sembilan juga berkurangan 2 angka, semalam 39, hari 32. Cuma di Melaka ni, Rosli Lendu, ya Saudara Hashim. Bagaimana pula di Melaka? Semalam 6 orang, itu single digit, hari ini naik balik 41. Di Johor, alhamdulillah, nampaknya trend terus penurunannya.
Kibriak. Semalam 96, hari ini 86. Cuma di Pahang dia naik balik. Semalam 16, hari ini 36. Bagaimanapun ia masih dalam lingkungan 2 angka. Di Terengganu, Alhamdulillah, seronok tengok Comel Lotek. Semalam 2 orang, hari ini 2 orang juga. Kibriak. Begitu juga di Kelantan ada kenaikan lah saudara Azmi. Semalam 44, hari ini dia 7. Dan di Perlis walaupun tidak begitu seronok tapi masih lagi kekal seorang saja. Alhamdulillah warga Perlis teruskanlah berusaha untuk kita menyantuni COVID-19 ini supaya segera kita dapat memutuskan jaringan ini. Itulah laporan kedudukan COVID-19. Saya berusahalah dan saya boleh berdoa bersama kita berdoa agar tiada laporan COVID-19 di masa-masa mendatang. Tapi nak buat macam mana? Saya hari ini dah 1 bulan Mac. Besok dah bulan April. Saya banyak ulama berpendapat tentang definisi takwa. Di antaranya Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Beliau mendefinisikan takwa tidak hanya sekadar takut pada Allah SWT, melainkan juga memelihara hubungan baik dengan Allah SWT dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, serta memelihara hubungan baik dengan Allah dengan cara menjaga supaya tidak terperosok ke dalam perbuatan yang Allah SWT tidak meredainya. Abu Hurairah saat ditanya oleh para sahabat erti takwa, beliau menjawab, "Pernahkah engkau melihat jalan penuh berduri? Lalu bagaimana caramu melewatinya?" Jadi seorang bertanya itu pun menjawab, "Aku melewatinya dengan cara menghindari duri-duri tersebut, atau aku melangkahinya, atau aku mundur." Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Seperti itulah takwa." Ungkap kata takwa tidak sedikit disebutkan dalam Al-Quran. Lebih kurang 259 kali jumlahnya. Jadi implementasi dan internalisasi takwa memang tidak mudah. Tapi ia boleh jadi biasa dan seharusnya biasa-biasalah kehidupan kita. Jadi salah satu ayat yang menyebut 3 golongan yang termasuk dalam keluarga bertakwa atau ahlul takwa dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Maksudnya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini dari surah Ali Imran ayat yang ke-134. Jadi golongan takwa yang pertama itu orang yang menafkahkan hartanya saat keadaan baik ataupun lapang. Banyak harta dan saat dalam keadaan buruk, sempit dan sikit. Jadi sama ada you ada duit, banyak ke, kaya ke, miskin bila kita menginfakkan sedikit harta kita itu, itulah sebahagian bertanda orang bertakwa. Kerana Imam Razi juga menjelaskan bahawa Allah SWT memperingatkan untuk berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, kerana melakukan infak dalam 2 keadaan tersebut adalah ketaatan yang cukup sulit sehingga diperlukan kesungguhan, keikhlasan dan cinta kepada Allah SWT. Saat dalam 2 keadaan tersebut, infak yang dikeluarkan menjadi sebaik-baik infak. Golongan kedua dan ketiga itu orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Itulah sedikit tentang tazkirah kita sebelum saya memulakan bicara kita hari ini. Selepas itu jangan lupa e-commerce. E-commerce, saudara boleh berhubung dengan Azhar untuk mengiklankan produk saudara. Ni dah dekat bulan puasa dah ni. 2 minggu je lagi. Kalau Azhar ada produk-produk, bolehlah hantar kepada Azhar 011-330-41241. Bila berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok, produk ibunya ataupun baudu berdal. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300 untuk mengiklankan produk saudara ataupun untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Ini dah dekat puasa ni, nak buka puasa, kita boleh buka puasa dengan rendang tok ataupun dengan dendeng manis. Saudara berhubung dengan Azhar dengan Siti Farehah 017-711-4300. Dan untuk mendapatkan buah-buahan segar yang murah di dari pasaran segar import direct daripada luar negara, berhubung dengan Shopee 012-357-5703. Nak jadi ejen pun boleh.
Begitu juga saudara, malam ini masih lagi produk saya adalah produk keluaran daripada toko jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul untuk menjadi ejen ataupun untuk memperolehi produknya. Zul boleh dihubungi dengan 019 917 0449 019 917 0449. Malam ini saya nak review tentang apa ini, Habatus Saudah Tunjuk Langit. Ini saya dah makan. Saya dah rasanya memanglah membuatkan badan kita ringan. Apabila ini merupakan gabungan terpilih antara Timur dan Asia. Gabungan Habatus Saudah plus Tunjuk Langit ini membantu untuk sebagai minum tambahan untuk bulan Ramadan. Sebagai untuk memberi kita tenaga, membantu menambah tenaga dan stamina, menguatkan sistem imunisasi dan antibodi. Begitu juga untuk membantu meningkatkan tenaga dalaman bagi lelaki dan wanita, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal tulang, sendi, kebas saraf dan melancarkan peredaran darah. Ia juga membantu masalah pernafasan, lelah, batuk yang berpanjangan ataupun semput. Minuman jus ini turut membantu melancarkan sistem penghadaman, membersihkan usus dan membuang toksik dalam badan. Sesuai untuk ibu selepas bersalin, untuk mengeluarkan angin dalam badan, serta membantu merawat diabetes. Diabetes ini kekecil manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Ramuannya adalah Habatus Saudah, madu, buah tunjuk langit, kayu manis, kunyit, galik, itu bawang putih, lada hitam, halia, kurma dan delima. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019 917 049 ataupun boleh layari toko jamu Kemaman. Saudara jangan lupa, ini saya dah minum, memang produk ini saya boleh menyatakan bahawa produk ini baik. Kalau saya dah minum, baru saya cakap. Yang lain saya tak minum lagi. Ada banyak lagi, ada 5 lagi. Saudara Zul, semoga saudara berjaya dalam perniagaan dan teman-teman sama-sama kita berkongsi. Ingatlah saudara bahawa 9 daripada 10 pendapatan yang baik adalah daripada perniagaan. Saudara Man JB, okey. Saudara Nurani, apa khabar? So, Mat Spana, Mak Fuad, gigi rongak dah. Yelah, gigi dah rongak dah. Usia dah begitu, saudara Mat Spana. Apa nak buat? Okey, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Istilah kepimpinan kita malam ini adalah gebang saja lebih. Tajuk kita nak cakap malam ni, gebang saja lebih. Saudara, sebelum tu saudara sila share dan like supaya teman-teman lain dapat berkongsi, mendengar pencerahan saya. Sedap juga projek subjek malam ini ya. Tapi sebelum itu kita Puan Rohana sebelum itu kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Saya suka santun Pak Nazil. Saudara like and share, jangan lupa berikan saya semangat. Saya tak ada lain. Bila saya tengok like, share yang banyak timbul begitu, semangat itu mendatang Kata Pak Nazil, kain renda panjang sehasta, cantik ceria aneka warna. Apalah ada pada harta kalau ia disalahguna. Naik perahu berdepan jeram, kayu balak tersangkut di batu. Kalau dah tahu rasuah tu haram, mengapa kalah diamal restu? Ini cara Pak Nazil menyindir kita dan memberi peringatan kepada kita ya. Terima kasih Pak Nazil. Saja kiriman pantun daripada Perlis. Dan saya ingin membacakan juga satu puisi daripada Abang Lee. Puisi ni saya amat menyentuh perasaan saya. Bila saya terima tadi, saya kata saya nak baca. Kalau nak marah pun marahlah, saya kata. Sama ada saya mencapai matlamat Abang Lee daripada Terengganu atau tidak, sedap tak sedap, soal lain. Tapi hayatilah. Tajuk puisi Abang Lee adalah Sumpah Bertulah, Bumi Bertuah. Jadi puisi ni adalah puisi untuk bangsa. Hayati dia. Dan kami telah mendudukkan engkau di atas takhta kuasa. Gegak gepinta sorak-sorai suara keramat di atas percaya dan harap di bumi milik. Besarnya sebesar ledang, tingginya setinggi tahan menjulang langit menggapai awan. Suara itu adalah suara pusaka nenek moyang, sang tuah pahlawan, sang maharaja Lela, sang Bahaman, sang Mat Kilau, sang Raja Haji. Biar putih tulang, jangan putih mata. Sumpah yang ditinta dengan darah yang
tumpah di atas darah. Pantang menyerah, tidak seluas belulang, tidak selebar kangkang, darah pertaruhannya. Biar gugur tidak bernesan, biar tiada tugu peringatan, apa ada pada nyawa, apa ada pada nama dan kemasyhuran. Engkau yang telah kami dudukkan di atas kuasa, Engkau yang telah kami dudukkan di atas takhta kuasa dengan sorak gegak gempita. Mengapa orang membina empire? Kita menjadi bangsa yang tunduk, meminta-minta, mengemis, menyembah di bumi pusaka. Ingat Pak Kadok, ayam menang kampung tergadai, ayam terlepas tangannya bergulumangan najis. Ingat Pak Sembolong, ayam menang kampung tergadai, seluarnya robek, hancur teburai. 7 keturunan tanahnya tergadai, ditulah oleh sumpah keramah. Sumpah bertulah menjadi padang jarak, padang terkukur. Engkau yang kami dudukkan di atas takhta dengan sorak gegak gempita, di atas percaya dan harap. Aku berkata, engkau jangan marah. Puisiku, puisi menyanggah, tersumpah bertulah ketika kita sedang lupa apa. Itu merupakan puisi suara hati daripada Abang Lee, mengingatkan kita bahawa kita meletakkan pemimpin di atas dengan begitu harapan, dengan begitu sanjungan, tapi akhirnya mereka mengecewakan kita. Saudara, hayatilah puisi daripada Abang Lee. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, Saudara Alon Yahya, saya ingin mengingatkan lagi bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Ya, saudara rezeki. Kebajikan didahului, rakyat disantuni. Sebab itu saya terus menuntut agar moratorium diberikan kepada peminjam, bank dan institusi kewangan, kerana dah masuk bulan keempat dah, suku tahun pertama tahun 2021. Kehidupan ekonomi masih lagi tidak berganjak dan tak bergerak. Ini kita akan menghampiri bulan puasa. Mereka yang memiliki kenderaan diburu ketakutan apakah kenderaan mereka akan dirampas oleh pihak bank ataupun institusi kewangan. Begitu juga ini pemilik harta tanah, rumah, pejabat yang akan disita, yang akan dilelong. Tentunya ramai lagi akan dimufliskan. Jadi saudara, saya mengharapkan mereka yang berada ataupun bertugas di syarikat perbankan ataupun kewangan, tolonglah, bantulah warga bangsa kita yang kini tersepit dalam kehidupan yang cukup sukar. Kesan daripada pandemik 19, kesan daripada kemunduran ekonomi dunia dan kemerosotan ekonomi kita yang cukup dahsyat. Ya saudara, begitu juga dengan mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja. Kalaupun sudah diberi mereka sebahagian saja, tapi berikanlah sebenarnya tuntutan sebanyak RM10,000 itu secara tuntas, agar adalah cahaya sewaktu mereka menghadapi ataupun menyambut kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini. Ingat saudara, jangan biarkan rakyat terus lapar dan menderita. Bagi pegawai yang bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, segera turun ke lapangan. Musim-musim begini adalah musim kapitalis, musim mereka mengaut keuntungan. Sila pantau harga barangan makanan yang semakin sukar harganya untuk dibayar oleh rakyat. Kasihanilah rakyat. Anda diberi tugas dan tanggungjawab. Jadi bertugaslah dengan baik demi rakyat, demi negara. Ingatlah saudara, ya, sambil kita bertugas. PN jaga politik je tu. Itulah keadaan mereka. Apa nak buat saudara? Dalam saat ini kita jangan sekadar memberi seperti orang kata bagai mendengar guru di langit tapi air menitis, bukannya gerimis, malah setitis demi setitis hilang begitu saja. Saudara, hari ini agak menggusarkan saya bila dapat terimaan saya, iaitu kesan COVID-19. Rakyat dah ramai rupanya.
kehidupan di zaman pandemik COVID-19 ni ternyata begitu ramai rakyat yang mencari alung. Ada yang kehilangan kerja, ditambah pula dengan anak-anak yang sekolah, mungkin nampak mudah, namun keperluan seharian juga sudah cukup buat kepala mereka berdenyut. Jadi jalan pintas untuk mereka meneruskan kehidupan yang berkiblatkan kewangan ini pastinya adalah melalui kepinjaman. Jika tidak dapat di bank, mungkin ada harapan jika meminjam dengan pemberi pinjaman wang berlesen. Atau ramai yang diantaranya digelarkan sebagai alung. Melalui laporan dan pendedahan harian Metro, saudara, aktiviti peminjam ini ketika di musim COVID tidak langsung terjejas. Malah jumlah peminjam juga dilaporkan meningkat sejumlah 15 kali ganda. Astaghfirullahalazim. Berbanding sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sejak Januari tahun ini, kita dah menerima permohonan sebanyak sekitarnya antara 150 hingga 200 peminjam setiap minggu. Dan kali ini mencecah sehingga 3,000 permohonan. Jadi keadaan ini amat berbeza sebelum COVID-19 dan sebelum perintah darurat. Lebih lagi dahsyat kita menyangkakan dengan kehadiran bulan puasa, kehadiran bulan Aidilfitri, tentulah mereka minjam lagi daripada alung. Memanglah alung tu katanya nak tolong, tapi kesannya nanti. Jadi saya mengharapkan mereka-mereka yang berada di institusi kewangan, kumpulan wang simpanan pekerja, moratorium, tolonglah jangan sampai rakyat kita terjebak dengan alung. Sebab Amir, UMNO kena yakin, insya-Allah. Kerana akibat meminjam ini pula ibarat rantai besi yang berat, saudara, yang akan terus mengheret mereka untuk terus tewas kepadanya. Kita berdoa semoga mereka terpaksa meminjam ini dapatlah mengumpul kekuatan untuk keluar dari masalah ini, dan akhirnya siksaan meminjam daripada alung ini segera terurai. Saudara kena ingat, meminjam daripada alung ini bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan penyelesaian, tetapi adalah saudara akan menuju lebih dalam lagi ke dalam masalah yang tidak dapat kita jangkakan di masa mendatang. Abu Talib PAS memusnahkan Muafakat Nasional. Tak apa saudara, ini kita akan sentuh ni kemudian tak sapak ini besok. Sebenarnya saya ingat membicarakan soal ini besok. Hari ini pun banyak cerita juga lagi. Soal PAS dengan UMNO ni biarlah kita nak buat macam mana. Memang dari awal lagi saya dah menjangkakan, berkali-kali saya katakan, apabila kamu mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu, tunggulah masanya kamu akan dipagut. Dan saudara kena ingat, hari ini satu undang-undang yang membenarkan Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar meluluskan perbelanjaan tambahan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan tanpa melalui legislatif sepanjang penguatkuasaan darurat. Ini pengumuman ini telah buat. Ini bermakna perbendaharaan Malaysia, Menteri Besar atau Ketua Menteri boleh menambah perbelanjaan ataupun menggunakan kumpulan wang yang disatukan tanpa kelulusan wakil rakyat. Sedangkan kita semua tahu setiap wang negara yang nak dipakai 10 sen pun kena mendapat kelulusan daripada Parlimen. Dan kalau undang-undang ini, perkara ini dilakukan, perkara ini digariskan dalam ordinan. Kalau ordinan dilaksanakan, ia memperkenalkan dua seksyen baru, iaitu seksyen 10A dan 10B dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Ordinan baru ini juga menggantung perenggan 4/B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dan perenggan 2/2B Akta Bil Perbendaharaan Tempatan 1946 yang berkaitan kuasa Dewan Rakyat berhubung soal kewangan. Semua sidang DUN telah digantung sejak 11 Januari lalu menerusi proklamasi darurat. Jadi sepanjang tempoh itu, cabang eksekutif boleh meluluskan undang-undang baru dengan perkenan Yang Pertuan Agong tanpa melalui legislatif. Ini keadaan sekarang, saudara. Saya melihat agak bahaya sebab memang tidak ada semak dan imbang. Kerana Perdana Menteri, Menteri Besar, mereka yang berada di anjung kuasa bolehlah pakai duit tanpa kelulusan daripada Parlimen. Bahaya beb. Saya bukanlah mau mengkritik ataupun mau menyanggap keperluan kerajaan, tetapi kalam ini sudah tidak ada dalam bidang abnormal, sudah tidak normal. Dalam reaksi segera saya dengar bekas Menteri Kewangan Setiausaha DAP Lim Kok Eng berkata eksekutif telah pun menghukum Parlimen dan kini mereka boleh meluaskan perbelanjaan tanpa kelulusan rakyat. Apa yang lebih buruk lagi, katanya undang-undang baru itu menyatakan kerajaan persekutuan boleh
meluluskan perbelanjaan tambahan dengan kelulusan pembenaran negara yang menurutnya berada di bawah Menteri Kewangan yang tidak diundi oleh rakyat. Menteri Kewangan kita bukan wakil rakyat, dia senator yang dilantik. Jadi ini juga mengapa pentingnya dan perlunya Parlimen dibuka semula. Dia tiada sebab untuk tidak berbuat demikian. Begitu juga Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, mantan Perdana Menteri kita, beliau sendiri telah pun mendedahkan hanya dalam tempoh 3 bulan saja bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin telah berbelanja dan berhutang senilai 54.5 bilion ringgit. Apalagi dengan proklamasasi darurat tersebut membolehkan kerajaan terus berhutang dan meletakkan negara berada di tahap kritikal dalam masa hadapan. Semalam saya dah ulas benda ni, saya tak nak repeat lagi lah. Jadi bahawa sebab itu saya katakan dalam 3 bulan mendatang ini suasana ekonomi kita semakin teruk, semakin tenang. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman kalau masih punya simpanan, jaga baik-baik, berbelanjalah hanya bila perlu. Buy what you need is not buy what you want. Berbelanjalah apa saja yang diperlukan, bukan apa ikut kata hati kita. Saya suasana sekarang ni tidak begitu indah, tidak begitu tenang. Jadi dalam kesibukan warga net menghantar kiriman kepada saya, rupa-rupanya di Kedah tu rupanya sebuah kilang arak. Kita tak tahu. Saya pun terkejut. Rupanya di Kedah ada kilang arak. Tiba-tiba pada 20 Mac lalu, Berita Harian melaporkan bin Zayed International LLC BI, konglomerat dari Emirat Arab Bersatu UAE, menyatakan hasrat untuk membantu membawa masuk pelaburan sehingga 100 bilion dari negara itu ke Malaysia. Kononnya kerana susulan hubungan akrab yang sedia terjalin antara kedua negara. Jadi buat permulaan, pengarah urusan kumpulan BZI Sheikh Midat Kidwai berkata pihaknya sudah mengemukakan surat hasrat. Baru surat hasrat pada duit tak masuk lagi. Pihaknya berkata dia sudah mengemukakan surat hasrat mengenai pelaburan berkenaan kepada Perdana Menteri. Maka diadakanlah satu perjanjian, memorandum understanding ataupun persefahaman antara kerajaan negeri Kedah dan juga pihak bin Zayed ini. Itu bagi tujuan membangun projek pembangunan bercampur-campur iaitu Wihdat Langkah Suka yang bernilai 40 bilion ringgit. Jadi majlis penandatangan itu telah disaksikan oleh Perdana Menteri bersama dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Azmin Ali, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, bersama juga dengan Tan Sri Muhammad Iqmal Opat Abdullah, wakil daripada syarikat BMZ. Saya jangan lupa ya, sebab saya melihat mereka menggemburkan bahawa hebatlah duit akan masuk. Saya takut sebab kita akan seolah nanti seperti bidalan mengatakan, dengar guruh di langit, air di tempayan dibuah. Kerana jangan lupa di negeri Kedah juga satu ketika dahulu telah menandatangani perjanjian, persefahaman, pelaburan dari salah sebuah syarikat dari negara Arab, iaitu tentang projek Udang Kerpan. Jangan lupa saya, hari ini sampai hari ini terbiar tanah beribu ekar. Apa yang diharapkan tak ada. Projek Kerpan janji tinggal janji. Dan saya ingin mengutarakan persoalan ini kerana masuk dalam wall saya kiriman dari seorang teman, sahabat baik saya. Dia mendedahkan pada 24 Ogos. Pada 24 Ogos 2018 dilaporkan bahawa warga Wihdat Business Group ini bin Zayed ini telah mengecewakan peminat bola sepak Liverpool, di mana perjanjian pembelian kelab bola sepak terhebat di England itu dengan nilai sejumlah 2 bilion pound sterling, kira-kira 11 bilion ringgit, telah gagal terlaksana. Daily Mail melaporkan bahawa pihak bin Zayed gagal mengumpulkan bayaran deposit sejumlah 25 juta pound sterling, kira-kira 1.7 bilion. Jadi sainlah perjanjian, tapi tak ke mana pun. Begitu juga pada tanggal 11 September 2011, masih lagi bin Zayed ini menandatangani perjanjian pula tak jadi dengan Liverpool, kononnya untuk membeli kelab bola sepak Newcastle dengan nilai 350 juta pound sterling, lebih kurang dalam 2 bilion ringgit lah. Heboh lah, punya macam-macam cerita lah kehebatan bin Zayed ni. Akhirnya tak ke mana apabila pihak kelab itu minta bayarlah deposit, tak ada. Dan
pada tanggal 17 Mac saya, iaitu 3 hari sebelum dia tanda tangani perjanjian dengan kerajaan negeri Kedah. Apa ini dilaporkan Derby County turut menimbang untuk membatalkan perjanjian bagi pembelian kelab bola sepak Derby County. Ini laporan daripada England yang saya terima. Ya saudara, kita harus berhati-hati. Janganlah orang datang sini kita kata ya. Akhirnya sebab itu yang mau Menteri Besar Kedah jangan terlalu mengharap. Dulu Kedah pernah kena dengan projek Kerpan. Di England 3 buah kelab. Jadi kru-kru Benziat ni macam scammer je. Saya tidak menuduh, tapi kita harus berhati-hati. Tujuan saya memberi pencerahan ini untuk berhati-hati. Jangan kita merasa sebab bila tengok perjanjian ditandatangani disaksikan oleh Perdana Menteri. Jadi takkanlah murah sangat nilai Perdana Menteri. Tidak apakah telah disiasat, apakah dikaji syarikat ini, wibawa dan sebagainya sebelum kita mengumumkan. Jangan kita malu pada rakyat nanti. Ini kes lembu, kes mucin. Ini saya kena ingat ya. Jadi janganlah kita terlalu mengharapkan walaupun perjanjian sesama antara Kerajaan Kedah dan kumpulan BZ ini telah dimenterai 10 hari lalu. Saksikan oleh Perdana Menteri Azmin Ali. Jadi kita harus berhati-hati. Dan kalau boleh janganlah kita terus bermimpi yang indah-indah. Sebab saya tengok ada masuk dalam wall bahawa bahagianya kerana Kedah hari ini dipimpin oleh PAS, maka wang pelaburan datang beratus bilion masuk ke Kedah. Jangan saudara. Sebab inilah ada bukti saya ceritakan benda ni buat saya supaya kita berhati-hati. Sebab itu saudara Hisham Jalil dalam war ni dia kata selaku Ketua Penerangan Selangor beliau mengatakan kerajaan ini tak boleh dibiarkan berterusan. Sepatutnya kerana keadaan ekonomi negara sedang tenang. Pertumbuhan ekonomi negara masih negatif di paras -5. Bukannya plus, -5. Lebih teruk dari kebanyakan negara-negara jiran. Kadar pengangguran Malaysia tinggi. Kalau nak kita bezakan dengan negara-negara lain, Malaysia kini hampir 800,000 orang tidak ada kerja, hilang pekerjaan. Pelabur-pelabur juga tidak mau melabur. Ialah yang datang tu Benziat lah. Apakah benar ada pelaburannya? Aliran modal negara masih negatif. Sejak 8 suku tahun sebelum ini. Jadi lebih banyak modal yang keluar daripada Malaysia berbanding yang masuk. Semalam saya dah katakan, kita hidup berhutang. Banyak kita berhutang sedangkan wang yang masuk tak ada, penghasilan tak ada. Apakah kita akan terus hidup dengan berhutang? Kalau kita terus hidup berhutang, satu ketika nanti kita akan dimufliskan. Ini keadaan. Jadi bila saudara Syam Jalil menghantar kiriman kepada saya, dia kata bahawa walaupun ada COVID apa semua, jadi rakyat sudah sampai masanya sepatutnya kerajaan membuat pilihan raya lah, berilah balik pada rakyat. Ini keadaan sebenarnya ya. Sebab itu katanya keadaan dan kerajaan hari ini tidak boleh dibenarkan berterusan. Sesuatu perlu dibuat untuk mengubah keadaan ini. Menurut saudara Syam Jalil sebagai Ketua Penerangan UMNO Selangor, Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, jika kita perlu tukar kerajaan supaya nasib rakyat lebih terjaga dan menjauhkan mereka dari mudarat, maka itu wajib dibuat dengan mengenepikan kepentingan jawatan dan diri sendiri yang sekalipun. Jadi nasib rakyatlah lebih penting kepada jawatan menteri dan Perdana Menteri. Ini cucu saya nak senyum sikit. Seorang lagi cucu saya ni nak masuk juga. Okey. This is saudara. Okey, saudara. Okey. Dua-dua cucu. Begitulah cucu saya. Jadi sebab itulah kita ni rakyat kecewa. Mereka seronok bila mendengar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi membuat pengumuman menarik daripada sokongan PBM dengan segera. Tapi keadaan telah berubah apabila Tazimuddin nyatakan bahawa menteri-menteri tak jadi, tak berhenti. Sebab itu ramai yang menulis keadaan sekarang rupanya gebang saja. Dan dengan pengumuman Tan Sri Perdana Menteri, artinya Menteri UMNO masih kekal dan kenyataan Siswa Agung PAS memberi gambaran muafakat nasional kian robek dan berkecai, saudara. Dia ternyata mereka sekadar menjual mimpi kepada rakyat. Saya kasihan pada rakyat. Kerana mimpi, kerana menteri dan pimpinan
Hanya gebang saja lebih. Sebab saya lihat apa kata catatan sejarah. Dia kata baru 2 hari PAU 2020 akhirnya mereka sudah menggeledah. Kemelut dalam negara lebih bahaya. Parlimen tak bersidang. Kononnya kerana sains dan data. Titah yang di Perdana Agung ditepis begitu saja. Undi 18 tahun ditangguhkan. Ekonomi teruk, kata Tan Sri Syarif Samad. Kerana durjana politik jaga pelaburan. Jadi imej negara di luar negara semakin jatuh. Sehingga sidang global secara maya tak jemput penyertaan Perdana Menteri Malaysia. Jadi beliau mahu lebih banyak kemelut dalam kerajaan dari kemelut dalam parti. Jadi PAU 2020 mengiktiraf suara cawangan dan bahagian. Perhimpunan Agung UMNO 2020 menegaskan parti menguasai wakil-wakil rakyat. Politik akar umbi lebih baik dari politik elit. Tapi tidak diselesaikan. Kemelut negara berterusan. Kerana menurut Tan Sri Syarif Samad, dia kata UMNO itu satu perjuangan. Sebenarnya kita tidak pernah berdendam. Kita tidak pernah berdendam, jauh sekali berhasrat mahu memecah belahkan warga bangsa di bumi tercipta ini. Tapi bak kata pepatah Inggeris, I can forgive, but I cannot forget. Jadi saya nak bagi tahu pada teman-teman yang Jacom dan semua yang cuba nak mengganggu war saya nak jelaskan pada saya boleh memaafkan. Ya, tetapi kita tak boleh melupakan. Sukar untuk kita melupakan. Bagaimana mungkin kita dapat melupakan orang yang menghina parti UMNO, yang merupakan warisan dari keturunan mak bapak dan tok nenek saya. Saya tidak marah secara individu, tapi saya masih teringat apabila Presiden Parti Pribumi mengatakan UMNO ini parti kelongkang, UMNO parti rasuah, UMNO parti perompak, UMNO parti pencuri, UMNO parti penyamun. Saya tak boleh terima. Dia nak kata pemimpin kita, saya tak marah. Itu antara dia dengan pemimpin. Individu sama-sama individu. Tapi ini soal parti. Kenapa parti saya dihina sebegitu teruk? Jadi bagaimana mungkin saya boleh melupakan orang yang menghinakan parti UMNO yang merupakan warisan kita. Mereka boleh maki hamun, pimpinan saya tak ada masalah pada saya. Sebab kita pun kadang-kadang menyinggung juga pimpinan mereka. Tapi bila mereka menghina UMNO, saya tak boleh terima. Azul Ramli, mereka blok. Tak apalah saya. Mereka blok, tapi saya boleh tengok nanti dalam YouTube dan sebagainya. Malah mereka mengatakan parti kita ni dah jatuh kelongkang. UMNO ni kononnya tiada masa depan. Jadi kalau parti UMNO ni tak ada masa depan, buat apa nak berkawan? Tak payahlah. Buanglah semua menteri-menteri UMNO ni. Teruslah berkawan dengan sahabat kamu baru yang ada. Ini tak ada masalah. Sebab saya tidak mahu menyentuh perasaan warga PAS ataupun ahli parlimen PAS yang beria nak mempertahankan PBN. Sedangkan saya kena ingat, ahli-ahli PAS kena ingat, pimpinan PAS kena ingat. Siapa yang mengatakan parti PAS itu parti ajaran sesat? Siapa yang mengatakan? Nilailah sendiri. Anda dihina begitu teruk, tapi anda terhegeh-hegeh untuk berkawan dengan orang menghina anda. Warga UMNO tidak. Sebab itu peringkat ahli akar umbi UMNO tetap dengan pendirian kita. Kita tak nak bersahabat. We can forgive, but we cannot forget. Enough is enough. Jadi terpulanglah kalau PAS nak berkawan, teruskanlah. Sebab mereka menghina pimpinan PAS, bahawa PAS itu parti orang sesat yang menyesatkan. Kononnya PAS parti jajaran sesat. Jangan buat lupa. Hanya kerana dapat jadi menteri, hanya kerana dapat jadi pengurusi JLC, hanya kerana dapat peruntukan kewangan dan sebagainya. Sebab itu saya menuntut ahli-ahli UMNO menyantuni hasrat yang dizahirkan oleh warga akar umbi. UMNO yang tidak lagi mahu bersama dengan PBBN. Cukup-cukuplah mereka menghina UMNO. Bila saya dengarlah apa kenyataan menteri-menteri daripada PBN. Berhentilah, letak jawatanlah. Menteri UMNO ni bermuka-muka. Takkan selalu lupa. Di mana maruah anda sebagai barisan pimpinan warisan bangsa hanya kerana mengikut pujuk rayu mereka yang haprak. Ini saya cakap, mereka yang meletakkan kepentingan diri
mengatasi kepentingan peribadi parti. Sebenarnya mereka ni mungkin yang dimaksudkan oleh Tan Sri Muhyiddin satu ketika dahulu sebagai penyamun perompak perogol lah. Sebab scheme of thing boleh tawan mereka dan sebagainya. Mereka inilah agaknya yang membawa UMNO berada di pinggir longkang. Mereka sekarang ni yang berada dalam kabinet tu. Sedangkan warga UMNO yang kita damai, yang harmonis, terus kekal, mahu mereka segera meletak jawatan dan keluar daripada barisan kabinet. Cuma yang menghairankan, untuk melampiaskan kehendak serta serakah hati mereka, mereka sanggup berada dalam kerajaan hari ini. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka membelasah pula Presiden UMNO. Tiba-tiba saja mereka menunjal kepada Presiden UMNO. Presiden UMNO menyantuni dan menzahirkan harapan akar umbi. Tak lebih daripada itu. Tapi kali ini mereka menyerang pula Presiden UMNO. Saya bukanlah saya nak membela, tidak. Ini saya katakan mereka hampir. Hanya kerana jawatan JLCs, hanya jawatan Timbalan Menteri, hanya dapat jawatan sebagai menteri. Kerana Presiden UMNO menyahut kehendak akar umbi masa Paripurna Agung UMNO yang lalu. Apa salahnya? Jadi sebab itu saya merasakan paling tidak mereka yang melompat lebih awal, yang memang melukakan hati kita, mereka yang melompat itu yang kita anggap sebagai pengkhianat kepada parti itu, paling tidak itu saja. Tapi mereka yang bersama dengan mereka-mereka yang melompat, yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional itu lebih teruk lagi. Mereka ini adalah musang berbulu ayam. Mereka inilah orang-orang yang tak boleh dipercayai. Mereka inilah parasit. Dan inilah orang yang saya maksudkan perlu disingkirkan daripada rumah UMNO. Mereka yang berada dalam UMNO tidak meletakkan jiwa dia di parti. Sebenarnya mereka mahu membunuh UMNO. Dan mereka boleh bersekongkol dengan orang yang nak bunuh UMNO. Saya ada dapat kiriman daripada sahabat saya. Dalam suara rakyat. Beliau melontarkan pertanyaan. Ini saya minta ahli-ahli UMNO berlapang dada, pimpinan mereka, kalau mereka dah terlajak, baliklah ke pangkal jalan. Ingat saya amat jijik bila orang PBM bercakap tentang perpaduan ummah. Memang kita harus rasa jijik bila mendengar orang daripada Parti Pribumi Bersatu ni bercakap tentang perpaduan ummah. Masa mereka melompat keluar dari UMNO dan bersekongkol dengan DAP dalam Pakatan Harapan, adakah mereka memikirkan soal perpaduan ummah? Nah, kita nak bertanya pada mereka. Saat mereka melompat dalam kerajaan Pakatan Harapan, waktu itu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam itu ada DAP. Ada mereka nak fikir soal perpaduan ummah? Kenapa hari ini bercakap soal perpaduan ummah? Jadi, masa mereka dengan geng-geng daripada PAN duk gelak ketawa bercakap UMNO dan PAS berkhaluat, nak menikah lah, ada mereka fikir soal muafakat ummah. Masa mereka memakai baju kuning bersih dengan puak-puak kapil, ada mereka fikir soal muafakat ummah. Ni masa mereka dengan geng-geng liberal mereka membalon orang Melayu yang berhimpun dalam himpunan ISET. Sebegitu ramai di dalam mereka. Waktu itu mereka mencerca, kita berhimpun di tangan mereka menentang ISET. Waktu itu mereka dalam Parti Pribumi Bersatu dan Pakatan Harapan. Ada mereka fikir soal muafakat nasional, muafakat ummah. Masa mereka dengan geng-geng Abah berdiri di atas pentas DAP dan mengutuk serta tolak ketuhanan Melayu, tolak ketuhanan Melayu Islam, sambil mendapat tepukan gemuruh orang-orang bukan Islam. Adakah mereka berfikir soal perpaduan ummah? Sekarang bila mereka dah tak boleh cari makan, Pakatan Harapan dah hancur, nak cuba balik dengan kita bercakap soal perpaduan ummah. Saya rasa ummah kedai sahaja yang percaya dengan perangai mereka semua. Nah, ini saya cakap terus terang. Soalnya sekarang ni mereka bercakap menjaja perpaduan ummah. Dan warga PAS, pimpinan PAS di atas tu boleh terpengaruh, boleh lupa kenyataan mereka. Saya tak tahu, saya pulang kepada anda.
Kita fikir, mari kita fikir yang bersama. Sebab itu malam ni saya tak nak tengah nada yang tinggi, supaya kita jelas dengar. Jadi saudara Razak Ahmad, sejak bapa ini PA dan PN berkuasa, semua teruk. Ini saya cakap terang. Dalam hari ini penuh dalam laman saya. Hari ini dalam wall saya penuh teman-teman yang mengirimkan WhatsApp dengan persoalan, siapa sebenarnya Tuan UMNO? Sebenarnya Tuan UMNO adalah ahli dan rakyat. Ini merupakan petikan ucapan daripada Presiden UMNO sewaktu Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu. Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan Tuan UMNO bukan PBN. Tuan UMNO bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan UMNO jauh sekali DAP. Tuan UMNO adalah rakyat dan ahli-ahli UMNO. Kita tak pernah bersekongkol dengan DAP. Tapi kita dinaratifkan oleh mereka sekarang ni yang berada dalam PN. Mereka yang berada dalam kabinet. Kononnya Datuk Zahid nak membawa jajaran baru bekerjasama dengan PKR dan DAP. Siapa dulu buat? Dan hari ini mereka menuduh kita. Saya tak faham. Dan rakyat boleh percaya dengan cakap mereka. Saya cakap terus terang, saudara boleh bagi tahu. Sebab itu saya minta saudara share benda ni, supaya semua orang tahu siapa sebenarnya pengkhianat. Waktu kita berhimpun menentang ISAT, mereka bertawakan kita. Waktu kita menghadapi musim pilihan raya, UMNO dimaki hamun. Mereka boleh katakan jatuhkan UMNO. Dan waktu itu puak-puak kape ni bertepuk tangan. Jangan lupa, saudara, ada dalam tape, ada dalam tube. Tengok. Dan hari ini mereka menghina kita, seolah-olah UMNO tidak mahu menyantuni muafakat ummah. Kononnya UMNO menolak penyatuan ummah. Macam mana kita nak tolak? Sebab itu saya katakan, we can give but not to forget. Kita boleh memaafkan, tapi macam mana nak melupakan? Luka pedih hati. Bukan soal kita nak bergaduh, tidak. Saya nak bagi penjelasan. Sebab ahli-ahli UMNO, warga UMNO sekarang ni dah terperangkap. Saudara kena lihat, cakap terus terang, ini legasi daripada zaman Dr. Mahathir. Waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Parti Perubui Bersatu, waktu itu Presiden PKR dalam jel. Kemudian Presiden PKR keluar, tak ada pegang apa jawatan, dan berjanji selepas 2 tahun maka Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa, don't forget about that. Tapi lepas sampai 2 tahun, mula mengalih macam-macam. Tapi bila melihat kebangkitan warga daripada PKR, kerana mereka majoriti, Kumpulan Parti Perkara Keadilan waktu ada 51 kursi. PBM hanya cuma ada 12 kursi, satu dah lebuh. Jadi wujud langkah Sheraton. Wujud langkah Sheraton, suasana yang sama juga diwujudkan. Mereka parti kecil. Sebab itu Presiden UMNO menyatakan mereka parti kecil. Dan parti kecil yang 6 orang. Okeynya dengan scheme of thing, pujuk setengah ahli UMNO dan sebagainya, pujuk ahli PAS, mereka keluar daripada Pakatan Harapan, tubuh Perikatan Nasional. Masih lagi PBM Perdana Menteri. Presiden parti besar, masih lagi tidak apa-apa jawatan. Jangan lupa. Dan janji yang kita tuntut sekarang ni, janjinya pada bulan Januari 2021 hendaklah diadakan pilihan raya umum, ataupun selewat-lewatnya suku tahun pertama 2021 hendaklah parlimen dibubarkan. Tapi bila sampai waktu itu tak jadi. Macam mana Dr. Mahathir sampai 2 tahun, no. Sampai bagi dulu, sampai tunggu impact. Tunggu dulu. Sekarang pun sama. Unjuran cara politiknya sama. Jadi sebab itu saya katakan mereka ni pembohong. Dan kehairannya, ahli-ahli Parlimen UMNO boleh terperangkap, boleh ikut dengan cara acuan politik yang sebegitu. Saya hairan. Sebenarnya saya hairan. Aku hairan melihat bangsaku yang begitu mudah terperangkap, mudah ditipu hanya kerana imbuhan. Saya sebab tu mereka kata dah agak dah, dia kata. Menteri Timbalan Menteri UMNO tak ada cakap macam bagus je katanya. Keputusan Menteri UMNO mencelarukan akal umbi.
mereka tiada kesetiaan pada parti. Alasan COVID-19 tu sebab dia kata ini war yang Timur ni, mereka bengam. Kenapa perlu minta nasihat presiden? Soalnya, kenapa perlu meminta nasihat presiden bersatu? Tentulah dia akan mengucap-kacirkan parti UMNO. Sepatutnya kita dapat ketetapan, sudahlah. Kalaupun belum ada tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Tinggi UMNO, tunggulah. Buatlah kerja macam biasa. Yang pergi berbondong-bondong pergi berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin untuk apa? Why? Kenapa nak pergi melutut? Macam saya katakan semalam, hanya kerana mereka tidak berucap dalam perhimpunan. Nak membersihkan diri. Kononnya nak kekal berada dalam sebagai ahli kabinet. Tan Sri, saya tak buat begitu, saya tak buat begini, saya tak berucap, orang ni berucap. Buat apa? Parti dah buat keputusan. Anda orang parti. Anda berada di situ mewakili parti. Betul, saudara Jaki Makno. Duit dan pangkat mengatasi segalanya. Tak apa, siapa? Kita tak marah. Saya tak marah. Sebab kalian kena ingat, gaji menteri 45,000 sebulan. Timbalan menteri 31,000. Kalau kali 5 bulan, adalah 200,000 lebih. Jadi kalau UMNO boleh offer ganti rugi sebanyak 5 bulan tu, agaknya mungkinlah menteri-menteri ni boleh pertimbangkan kot. Jadi mereka langsung tak gerun dengan Presiden UMNO. Mereka tak takut dengan ahli UMNO. Kamu tunggulah warga UMNO akan mengukur kamu. Dan saya menuntut Presiden UMNO kali ini tegas. Kita sebagai ahli UMNO, kita tuntut Presiden UMNO. Sebab ini adalah kehendak akar umbi. Ini adalah kehendak ahli-ahli peringkat bahagian-bahagian yang mengusulkan. Dan Presiden UMNO kena dengar cakap ni Pak Kaumbi. Dan mereka yang menjadi menteri itu perlu tidak diturunkan sebagai calon. Lepas ini mereka nak bertanding atas tiket bersatu, mereka punya hal. Bukan urusan kita. Dan kita perkukuhkan parti UMNO ini, kita berhadapan. Kamu buat meh. Berpantang ajal sebelum maut. Apa nak tunggu? Nah, saya tak tahu bila lah Majlis Tinggi akan bersidang. Bagi mereka ni, mungkin mereka merasakan mereka tidak dicalonkan nanti. Sebab itu saya tengok catatan saudara Zam Yahya. Dia kata sekarang ni zaman akar umbi. Datuk Seri Presiden, ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO. Sekarang ini kata saudara Zam, zaman akar umbi buat keputusan. Bukan zaman Mahathir. Zaman social media. Setiap ahli boleh menjadi media. Setiap ahli boleh jadi wartawan. Permainan politik sudah berubah. Setiap ahli Parlimen UMNO yang jadi menteri mesti ingat. Rasakan dalam kepala mereka. Ahli UMNO yang lain sedang bekerja keras yang mengangkat mereka menjadi ahli Parlimen dan seterusnya menjadi menteri. Bila akar umbi mahu mereka menarik diri dari kabinet dan kerajaan, mereka tidak sepatutnya sama sekali mengkhianati suara akar umbi. Ini kena jelas. Mereka tidak boleh meletakkan kepentingan peribadi. Jangan sampai akar umbi menuntut supaya kamu tidak dicalonkan sebagai ahli parlimen dalam PRU 15 akan datang. PAU 2021 telah menunjukkan yang sekarang ini angin sudah berubah. Bukan lagi macam dulu. Bila Presiden buat keputusan, ahli Majlis Tinggi ikut dan ahli semua ikut. Sekarang ni sudah jadi bottom up decision. Akar umbi menyuarakan hasrat mereka. Ahli Majlis Tinggi kena ikut, Presiden kena ikut. Sekarang ini zaman akar umbi. Itu catatan Besar Zam. Dan saya tengok sahabat saya dalam pergerakan pemuda dulu, Saudara Jamil Idris. Dia kata, lagi lama UMNO bertindak, jangan salahkan ahli sekiranya UMNO tinggal kenangan dikuburkan oleh Bersatu. Dia mengingatkan, kerana dia tahu bahawa Bersatu tidak pernah ikhlas. Presiden yang lemah boleh diperkotak-katikkan, sangat diperlukan oleh Abah Kau untuk mengekalkan kuasanya. Memang degil katanya, menteri-menteri UMNO yang ada dalam kerajaan. Mereka takut hilang kuasa, hilang pendapatan, hilang segala-galanya. Berada di bahtera yang sama, tapi ada dua nakoda. Berada di satu nak ke utara dan satu lagi nak ke selatan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Ya, ini kerana salah dalaman UMNO. Ini persoalannya, dalaman di peringkat Majlis Tinggi. Jadi, apakah mereka ahli-ahli yang bersalah? Kena persoalkan. Kerana jawatan, mereka sanggup hilang sahabat. Kerana jawatan, mereka sanggup hilang kawan yang setia. Hilang pertimbangan. Dan hilang kesetiaan pada parti.
Adakah mereka masih boleh diperbetulkan? Atau sudah terlambat? Nak kata terang, taklah terang sangat. Tapi cahaya sudah menyuluh di muka pintu. Oleh itu saya kata, ahli-ahli UMNO kena terus berjuang. Serahkan pada Allah. InsyaAllah kesetiaan mereka pada UMNO dah tak salah lagi. Sudah dipertikaikan. Ini keadaannya. Jadi sebab itu, ada pula pelayan mengira saya, dia kata susah sangat ke nak keluar dari kerajaan. Kalau PAU telah memberi kuasa, bukan PAU kaya, ya, bukan PAU PAU. PAU tu Perhimpunan Agung UMNO, PAU, telah memberi kuasa kepada Majlis Tinggi untuk buat keputusan. Kalau parti sudah buat keputusan nak berpisah dengan kerajaan PN yang disepakati dahulu pada bila-bila masa, adalah lebih baik tinggalkan kerajaan sekarang. Tak payahlah nak tunggu sehingga parlimen dibubarkan. Kalau sudah tidak ada persamaan lagi, buat apa tunggu parlimen dibubar? Jangan tunggu sampai kapal pecah. Semuanya nanti akan kelemasan. Sokongan paling layak, kerana tak kala perahu hampir tenggelam, hanya mereka yang berani jadi jurumudi, yang kuat berdayun menuju ke pantai. Yang lain ramai yang terjun dan hanya tahu menjerit untuk menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing. Ini untuk peringatan pada pimpinan-pimpinan yang berada dalam kerajaan hari ini. Kena ingat, kuasa dan pembuat dasar tertinggi parti UMNO ialah Perhimpunan Agung UMNO. Apa saja keputusan PAU wajib dipatuhi sepenuhnya. Tapi sekiranya engkar, maka jawatan kuasa disiplin boleh mengambil tindakan. Atau jalan paling senang ialah keluar dari UMNO. Saya rasa eloklah mereka keluar dari UMNO, dan ini yang ditunggu oleh Parti Perubatan Bersatu. You are most welcome by them. Why not? Carry on, join with them. Hantarkan surat untuk keluar daripada parti PBN, parti UMNO. Ini jalan mudah. Kita pun tak marah. Kita cuma bertemu di pilihan raya nanti. Jadi anak jantan. Jangan kaki masuk UMNO. Kerana dengan kerajaan. Sudah-sudahlah kita tak ambil kisah. Tak ada masalah. UMNO tak ada masalah. Bukan sekali dua UMNO menghadapi suasana begini. Tak ada masalah. Silakan. Jangan sampai anda ditertawakan oleh orang. Hari ini, you are become the joke of the town. Macam saya kata 2-3 hari lepas. Menteri UMNO buat undang-undang. Menteri UMNO buat ini ordinan. Orang ni kena 10,000. Kalau gini SOP kena begini, langgar SOP kena 1,500, kena 2,500. Lepas tu pemuda UMNO pula mengumpulkan barisan peguam. That is a joke. Dan anda meneruskan joke demi joke. Zainal Zaid, Presiden UMNO penakut? Tidak, Presiden UMNO tak takut. Beliau menyantuni kendak. Cuma tunggu mesyuarat Majlis Tinggi lah. Kalau beliau buat keputusan sekarang, waktu hari itu, mana beliau akan relax sebagai detektor. Sebab mereka menuduh kononnya adanya tangan-tangan yang mengatur supaya UMNO bahagian-bahagian membawa usul tersebut. Mereka menuduh bahawa ada perancangan. Tak ada. Jadi apa yang lontarkan oleh Presiden, sebab itu kita bagi tempoh sehingga bulan Ogos. Cara orang kita. Tapi menteri-menteri tak faham. Betul, saya setuju dengan Saudara Rahman Putra. UMNO tak ada masalah. Sebab itu saya akan marah kalau saudara kata UMNO. Yang bermasalah pemimpin UMNO. Mereka-mereka inilah yang menjadi musang berbulu ayam. Mereka mementingkan diri sendiri. Saya minta maaf. Sebahagian daripada mereka sahabat saya. Akar umbi buat keputusan. Memang akar umbi dah buat keputusan. Cuma saya minta kali ini seluruh akar umbi di peringkat cawangan, di peringkat bahagian berdiri teguh di belakang Presiden. Jangan pula saudara maki hamun Presiden pula sekarang. Apa masalahnya saudara nak kata Presiden? Bukan Presiden yang buat keputusan, mereka berada dalam kerajaan. Presiden bagi tahu sehingga bulan Ogos ada jeda waktunya. Sementara menanti mesyuarat Majlis Tinggi. Saudara kena jelas. Jangan serap jarang, jangan terperangkap dengan olahan mereka. Jangan terperangkap dulu masa 16 orang nak melompat masuk PBM dulu. Kalau Zaid Hamidi masih menjadi Presiden UMNO, kami akan lompat. Bila dia cuti 6 bulan, mereka tu melompat juga. Ini alasan, satu pembohongan. Mereka nak tipu ahli UMNO. Jangan kita tertipu kali kedua. Tiba saya dengar semalam Khairijah Mudin kata mesti adakan pemilihan parti lebih awal semua. Apa masalahnya? Yang hendak kamu tarik diri adalah warga UMNO. Yang mahu kita memutuskan kerjasama dengan Parti Perubatan Bersatu bukan Zaid Hamidi. Yang nak memutuskan ahli akar umbi 145 bahagian.
berjuta ahli UMNO dah tak ada lagi dengan PBN. Yang kamu salahkan ZMA, dia apa hal? What type of people you are? You put the blame to other people. Dan mencari kami hitam. Oh, ini semua sebab ZMD. Bila masa, kalau dia tak ikut cakap akan ni apa ahli Karumbi, anda tuduh dia lembik. Bila dia menyuarakan kehendak Karumbi, anda kata dia tak boleh pakai. Ini apa? What type of people you are? Anda ni manusia jenis apa? Menyalahkan orang atas keenakan anda. Ini keadaan sekarang. Kamu hentam presiden itu tak kena. Jadi besok orang lain naik presiden, hentam juga ni. Ataskan, asalkan desire kamu. Your own desire make you blaming other people. Anda yang sedap jadi menteri, anda yang sedap bulan-bulan dapat gaji, anda yang sedap menjadi menteri, tetapi orang lain yang anda mangsakan. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.